Selaras dengan perkembangan semasa, Jabatan Radio Televisyen Brunei telah memulakan siaran televisyen digital bermula dari bulan Mei 2009. Siaran tersebut telah diperluaskan lagi ke seluruh negara bermula bulan Mac tahun 2014. Di samping dapat meningkatkan kualiti gambar dan suara, siaran televisyen digital RTV juga memberikan lebih banyak pilihan berbanding dengan siaran televisyen analog. Melangkah ke era digital bersama RTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Daud Haji Kamis dalam berita dunia yang disiarkan langsung dari Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. OPEC bersetuju untuk mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 1.2 juta tong sehari bermula tahun depan. Majlis Keselamatan PBB mengenakan sekatan baharu ke atas Korea Utara sebagai tindak balas terhadap ujian nuklear dan peluru berpandu negara itu. Para pengeksport minyak terbesar dunia bersetuju untuk mengurangkan pengeluaran untuk kali pertama dalam tempoh 8 tahun untuk menghakis lebihan bekalan global yang berterusan selama 2 tahun dan setengah nilai bagi minyak mentah. Pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC berkata ia akan bersetuju menghadkan pengeluaran minyak mentah kepada maksimum 32.5 juta tong sehari bermula 1 Januari untuk 6 bulan. Potongan yang berjumlah 1.2 juta tong sehari sangat rendah daripada pengeluaran perjanjian awal yang diadakan di IGRIS pada bulan September dan mengurangkan pengeluaran semasa iaitu 33.64 juta tong sehari. Arab Saudi, pengeluar terbesar OPEC, telah bersetuju untuk menanggung bahagian yang besar tetapi kebanyakan negara-negara anggota termasuk Iraq yang pada mulanya enggan untuk membekukan pengeluaran yang akan menghadkan pengeluaran mereka. Iran, Libya dan Nigeria diberikan pengagihan khas untuk tidak menyertai dalam pengurangan itu ketika ketiga-tiga buah negara itu masih berjuang untuk meningkatkan ekspor mereka dan mendapatkan semula bahagian pasaran yang tewas kepada sekatan antarabangsa atau rusuhan awam dan keganasan. OPEC akan mengadakan perjumpaan dengan rakan-rakan bukan kartel untuk membincangkan sumbangan mereka iaitu usaha untuk menghadkan pengeluaran pada 9 Disember ini. 52.5 million. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenakan sekatan baharu ke atas Korea Utara bertujuan untuk memotong pendapatan ekspor tahunan negara Asia itu kepada suku sebagai tindak balas kepada ujian nuklear kelima dan terbesar Pyongyang pada bulan September lalu. 15 anggota Majlis Sebulat Suara menerima pakai resolusi untuk mengurangkan ekspor terbesar Korea Utara, arang batu, kira-kira 60% dengan hasil tahunan sebanyak 400.9 juta dolar yang mana lebih rendah. Resolusi yang digubal oleh Amerika Syarikat juga menyekat ekspor tembaga, nikel, perak dan zinc dan penjualan patung oleh Pyongyang. Duta Amerika Syarikat ke PBB, Samantha Power, memberitahu Majlis Keselamatan selepas undian bahawa negaranya adalah realistik mengenai sekatan baharu ke atas negara itu akan dicapai. Korea Utara telah berada di bawah sekatan PBB sejak 2006 terhadap ujian peluru berpandu nuklear dan balistik. Ia menjalankan ujian nuklear terbaharunya pada 9 September lalu.
Dalam pertemuan itu, Duta Luar Korea Selatan ke PBB On Jun berkata dengan menggunakan pakai resolusi itu, masyarakat antarabangsa telah memutuskan untuk tidak bertolak ansur dengan senjata nuklear Korea Utara. Tuan On juga mengumumkan bahawa tempoh beliau sebagai duta telah berakhir dan gembira dengan resolusi yang diterima pakai. Para diplomat berkata China yang didakwa menjadi satu-satunya negara membeli arang batu Korea Utara akan mengurangkan import kira-kira $700 juta berbanding dengan penjualan 215 di bawah Sekatan Baharu. Resolusi PBB juga menyanarai hitamkan 11 lagi individu termasuk mantan duta ke Mesir dan Myanmar dan 10 entiti dengan mengenakan sekatan perjalanan dan pembekuan aset global susulan mempunyai hubung kait dengan program nuklear dan peluru berpandu Korea Utara. Konsulat Myanmar Aung San Suu Kyi mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di negara itu di tengah-tengah kritikan mengenai bagaimana Puan Suu Kyi menangani konflik etnik di negeri Rakhine. Media setempat berkata, lawatan 3 hari beliau ke Singapura adalah yang pertama sejak memenangi pilihan raya bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Tanpa butiran lanjut, Puan Suu Kyi sedar bahawa negaranya dilanda dengan pelbagai cabaran. Bagaimanapun, beliau berharap dunia akan menjadi lebih toleransi pada masa depan. Konflik di Rakhine di Myanmar telah menyebabkan ratusan puak Rohingya yang melarikan diri ke sempadan Bangladesh sebaik dakwaan pencabulan oleh pasukan keselamatan. Singapore will welcome the first Myanmar travelers under Perdana Menteri Theresa May berkata Britain berharap untuk menangani isu hak masa depan rakyat Kesatuan Eropah di Britain dan penduduk Britain yang tinggal di Kesatuan Eropah semasa rundingan awal mengenai Brexit. Selasa lalu, EU menolak seruan daripada penggubal Undang-Undang Britain pro-Brexit bagi perjanjian segera mengenai hak-hak kerakyatan bagi rakyat Britain dan EU yang menetap di luar negara. Puan May berkata beliau tidak akan memulakan rundingan rasmi tahun ini untuk memberi masa kepada kerajaan untuk membuat persediaan tetapi akan berbuat demikian sebelum penghujung bulan Mac tahun depan. Beliau juga menghendaki Britain mempunyai akses yang terbaik dalam pasaran tunggal EU yang terdiri daripada lebih 500 juta pengguna dalam masa yang sama mengawal imigresen yang merupakan kebimbangan utama dalam kalangan kebanyakan pengundi United Kingdom. Presiden Majlis Setempat Aleppo, Brita Hagi Hassan, merayu kepada kerajaan Syria supaya menghentikan serangan di timur Aleppo untuk mewujudkan laluan yang selamat untuk orang awam meninggalkan bandar yang dikepung. Selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Perancis Jean-Marc Ayrault, Tuan Hassan menggesa bagi penubuhan segera laluan yang selamat untuk kira-kira 250,000 orang awam meninggalkan bandar. Sementara itu, Tuan Hassan yang tidak dapat pulang ke Aleppo sejak meninggalkannya pada musim panas berkata, berpuluh-puluh orang awam telah terbunuh pada hari Rabu lalu selepas bom tong digugurkan oleh tentera kerajaan. Manakala Perancis telah menggesa untuk mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Menteri Luar Ayrault berkata masyarakat antarabangsa tidak akan membutakan mata untuk pembunuhan beramai-ramai. Perkhidmatan Perangi Pengganas CTS Tentera Iraq berjaya mara ke sebelah timur bandar Mosul yang dikawal pemisah IS ketika serangan untuk menawan semula kubu kuat IS memasuki minggu ke-7. Konvoi CTS telah dikerahkan ke kawasan kejiranan Qahirah di sebelah timur laut bandar itu. Serangan tembakan dapat didengar dari kejiranan Al-Amin yang mana pihak tentera telah membuat serangan untuk mengawalnya. Major Jeneral Abdul Ghani Al-Asadi, salah seorang komander Angkatan Khas, memberitahu Reuters bahawa tentera CTS telah membuat kemajuan yang baik. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya dalam berita dunia selepas ini.
We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Bertemu kembali, kumpulan pejuang menyerang 2 buah lapangan terbang di utara Mali dengan serangan bom lori dan roket, sekaligus memperlihatkan peningkatan pemberontakan mereka di negara itu. Pejabat-pejabat misi pengaman PBB yang terletak bersebelahan lapangan terbang dilaporkan musnah akibat letupan di Goa, memaksa lapangan terbang ditutup. Sumber Majlis Keselamatan PBB berkata, 2 orang di tempat kejadian dilaporkan mengalami kecederaan. Kumpulan pejuang Al-Muharabitun, sebuah kumpulan yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda, mengaku bertanggungjawab dalam serangan tersebut dalam laman sesawang mereka. Sumber keselamatan PBB berkata, penyerang telah memasuki melalui pusat pemeriksaan yang kebiasaannya dilalui dengan menggunakan kenderaan mempunyai tanda PBB. Bagaimanapun, jurucakap misi PBB tidak dapat mengesahkan maklumat tersebut. Goa yang ditawan oleh pemisah pada tahun 2012 dan diusir keluar oleh tentera Perancis setahun kemudian dianggap bandar paling selamat di utara Mali dengan beberapa pusat pemeriksaan tentera Perancis dan Mali di sepanjang jalan-jalan raya utama. Para penyiasat Brazil tiba di Colombia untuk menyertai rakan sejawatan Colombia memeriksa 2 kotak hitam dari tapak nahas pesawat udara yang membunuh 71 orang yang kebanyakannya ahli pasukan bola sepak Brazil pada Isnin lalu. Hanya 6 orang, 3 pemain, seorang wartawan dan 2 anak kapal terselamat pada malam Isnin lalu dan mereka telah dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan rapi. Akhbar Al Tempo Colombia memetik kenyataan kru dari pesawat yang menghampiri lapangan terbang Medellin pada malam Isnin lalu sebagai berkata juruterbang penerbangan menjerit di radio memberitahu pesawat itu telah kehabisan minyak dan perlu membuat pendaratan kecemasan. Akhbar itu berkata syarikat penerbangan Viva Colombia telah memberikan kebenaran kepada pesawat itu untuk mendarat. Bagaimanapun, tidak lama selepas itu, juruterbang memberitahu menara kawalan bahawa pesawat mengalami masalah sebelum sambungan radio terputus. Pulau Via yang mana syarikat piagam Lamia berpengkalam dan United Kingdom juga menghantar pakar-pakar untuk membantu siasatan. Lamia telah mengendalikan pesawat yang terhempas itu. Hampir 67 mayat dari kemalangan itu telah dikenal pasti. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan 4 kanak-kanak di pusat penjagaan harian dilaporkan cedera ketika puting beliung membadai melalui selatan Amerika Syarikat.
Perkhidmatan Kaji Cuaca melaporkan dalam laman sesawang mereka, 3 orang dilaporkan maut di Roselle, di utara Alabama, di mana sekurang-kurangnya 1 puting beliung dilaporkan oleh seorang peninjau cuaca. Sementara itu, di kira-kira 10 km timur Indra, Alabama, 4 kanak-kanak dan beberapa yang lain dilaporkan cedera apabila pusat penjagaan 24 jam musnah akibat puting beliung. Akibat Kaji Cuaca Kebangsaan melaporkan 27 sistem puting beliung membawa hujan batu dan hujan lebat bergerak melalui timur Texas, utara Mississippi dan Alabama dan ke tenggara Tennessee. Media setempat melaporkan bencana alam yang mengganas itu telah memusnahkan kediaman-kediaman dan perniagaan, menyebabkan tiang-tiang elektrik dan pokok-pokok tumbang. Para pegawai di Tennessee melaporkan usaha mencari dan menyelamat bagi mangsa yang hilang diteruskan selepas kebakaran hutan memusnahkan 2 bandar peranginan di Great Smoky Mountain, mengorbankan 4 orang dan merosakkan lebih 100 buah kediaman dan memaksa ribuan orang melarikan diri. Datuk Bandar Wilayah Xavier Larry Waters berkata, jumlah kematian meningkat kepada 4 orang dan berkata cuaca hujan telah membantu anggota bomba menangani kebakaran hutan tersebut. Agensi Pengurusan Kecemasan Tennessee berkata kebakaran yang merebak ke pinggir Kathleenburg dan Pagion Porch disebabkan taufan dan kemarau memaksa 14,000 orang melarikan diri dan menyebabkan 3 orang dihantar ke hospital. Kira-kira 12,000 buah kediaman dan perniagaan tidak menerima bekalan elektrik di kawasan tersebut dan kira-kira 2,000 orang meminta perlindungan di tempat pelindungan. Media setempat melaporkan tiang elektrik dan pokok tumbang juga telah mencetuskan beberapa kebakaran kecil. Firefighters as far as the fires that we have that won't solve. Polis New York sedang mencari seorang lelaki yang telah mencuri 39 kg kepingan emas dari lori berperisai 2 bulan lalu, berjumlah kira-kira $1.6 juta. Jabatan Polis Bandar itu telah mengeluarkan gambar dan video suspek yang berkeliaran berdekatan lori pada petang 29 September dan mengambil kesempatan mengalihkan pandangan pengawal keselamatan untuk mencuri baldi yang berisi 19 liter emas. Video menunjukkan lelaki itu berjalan tidak seimbang, mungkin disebabkan oleh berat baldi tersebut. Kejadian berlaku di sepanjang kawasan yang sibuk di 48 Street di wilayah perbandaran Manhattan, berhampiran pejabat Rockefeller Center dan kompleks membeli belah. Polis berkata mereka percaya lelaki itu telah melarikan diri ke Florida dalam lingkungan usia 50 hingga 60 tahun, memakai jaket hitam dan baju hijau. Pengeluar kereta BMW melancarkan model Series 7 yang dipasang di Indonesia dengan harapan yang tinggi untuk memenuhi pasaran yang kian meningkat terhadap kereta mewah. Menurut pengarah urusan BMW Asia, Axel Pans, Indonesia mempunyai pasaran yang mendapat sambutan tinggi kerana ekonominya yang maju serta penduduk yang besar. Dalam ASEAN, Indonesia merupakan negara populasi terbesar dan keempat di dunia sebagai pasaran pengangkutan yang pesat membangun menerusi pertumbuhan ekonomi. Pengarah urusan itu menambah, beliau merasa positif dengan pencapaian masa depan ekonomi Indonesia. Tahun lalu, kumpulan BMW menjual kira-kira 2.247 juta unit kereta dan 137,000 buah motosikal di seluruh dunia. Dengan itu, sekian berita dunia, kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan pada pukul 4.35 petang nanti. Daripada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.